Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Chong dalam channel YouTube Chong. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang belum subscribe, boleh juga untuk subscribe. Channel ini mengkongsikan tentang aktiviti-aktiviti DIY dan juga hobi. Aktiviti DIY dan juga bertukang semakin hari semakin mendapat minat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Namun, masih terdapat segelintir penggemar-penggemar DIY yang kurang menitik beratkan tentang soal keselamatan ketika bertukang ataupun ketika melakukan aktiviti-aktiviti DIY. Jadi, dalam video saya pada kali ini akan ada dua bahagian, yang mana bahagian pertama akan menerangkan tentang faktor-faktor keselamatan ketika bertukang, dan di bahagian dua pula berkenaan tentang tata cara pengendalian alatan pertukangan dan juga risiko kecederaan ketika menggunakan alatan pertukangan yang salah dan tidak sesuai dengan fungsi asal alatan tersebut. Jom. Isu keselamatan adalah perkara yang tidak boleh diambil ringan. Sebagai contoh, di Malaysia, pusat-pusat industri dan juga kilang menitik beratkan soal keselamatan pekerja. Seperti mana kita sebagai seorang penggiat aktiviti DIY, kita perlulah memastikan keselamatan kita terjamin ketika melakukan pekerjaan. Pertama, pastikan sebelum kita bertukang ataupun ber-DIY, kita perlu ada ruang yang khusus untuk kegiatan bertukang. Cukup sekadar mempunyai ruang yang selesa dan terasing. Jika ada bilik khusus untuk bertukang, ianya lebih baik, tapi perlu dipastikan bilik itu mempunyai ruang pengudaraan seperti tingkap. Ini bagi mengelakkan habuk dan debu kayu terperangkap di dalam bilik. Selain itu, pastikan ruang bertukang terpisah daripada laluan orang ramai kerana kita hendak mengelakkan daripada habuk-habuk kayu disudut oleh orang lain, dan jika berlaku hal sedemikian, ianya boleh memudaratkan kesihatan dalam jangka masa yang panjang. Selain itu, mestilah mempunyai pencahayaan yang baik. Ini bagi mengelakkan daripada terpijak sepihan kayu ataupun paku disebabkan penglihatan terhad. Lantai yang basah juga akan menyebabkan bahaya kepada penukang. Pastikan lantai sentiasa kering dan juga bersih. Pastikan sumber tenaga elektrik adalah mencukupi bagi menggunakan alatan-alatan elektrik. Ini untuk mengelakkan daripada penggunaan tenaga yang berlebihan yang akan membebankan. Jangan menggunakan hanya satu extension untuk berkongsi dengan pelbagai peralatan elektrik. Jika boleh, asingkan beberapa socket point dan khususkan hanya untuk alatan-alatan pertukangan sahaja. Jika anda mempunyai air compressor, pastikan jangan berkongsi socket air compressor dengan peralatan lain, kerana ianya hanya akan memendekkan jangka hayat motor kompresor tersebut. Sebelum memulakan aktiviti pertukangan maupun DIY, perkara yang pertama, pakaian mestilah sesuai dengan pekerjaan yang ingin dilakukan. Janganlah anda memakai seluar trek ataupun baju yang longgar ketika melakukan pengendalian mesin. Safety glove berfungsi untuk mengelakkan dari panas ataupun alatan yang tajam. Google melindungi mata daripada sepihan ataupun percikan api. Apron untuk melindungi pakaian, dan juga safety shoes melindungi kaki daripada terpijak sepihan yang tajam. Safety shoes mestilah sentiasa dipakai ketika melakukan pekerjaan. Ada juga peralatan tambahan yang perlu dipakai mengikut kesesuaian pekerjaan. Sebagai contoh, welding helmet gunakan ketika ingin welding, headphone ketika menggunakan mesin kayu seperti sikular saw ataupun grinder, yang mana bunyi yang dihasilkan agak kuat. Jika kita mendengar bunyi yang terlalu kuat dalam jangka masa yang lama, ianya boleh menyebabkan pekak. Jadi, lindungilah pendengaran anda. Luangkan sedikit waktu anda untuk membaca manual dan panduan penyelenggaraan setiap mesin ataupun alatan pertukangan sedia ada. Ini bagi memastikan alatan pertukangan ataupun mesin dalam keadaan baik dan optimum untuk bekerja. Ketahui ciri-ciri setiap alatan dan potensi kecederaan yang akan berlaku ketika menggunakannya. Sebagai contoh, alatan tajam hendaklah sentiasa diarahkan ke bawah ketika memegang ataupun ketika berjalan. Hendaklah sentiasa fokus ketika menggunakan alatan
mesin. Jangan sesekali bersembang ketika mengendalikan mesin, ianya berbahaya. Ambil masa sedikit setiap hari selepas selesai bertukang untuk memeriksa alatan pertukangan yang telah digunakan. Yang mana perlu sentiasa tajam, pastikan ianya tajam, dan yang mana perlu kukuh, pastikan ianya kukuh. Selain itu, asingkan bahan-bahan berunsur kimia seperti thinner, shellac, cat di sesuatu tempat yang berbeza. Khususkan satu ruang untuk meletak bahan-bahan kimia sahaja dan pastikan ia tertutup dan hanya boleh diakses oleh orang-orang yang tertentu sahaja. Amalkan amalan 5S iaitu sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Mesin pertukangan ataupun dikenali sebagai power tool adalah alternatif untuk memudahkan kita ketika melakukan aktiviti DIY dan juga ketika bertukang. Kebiasaannya, power tool berasaskan daripada elektrik motor. Sebagai contoh, drill, grinder, alatan ketam, sander dan juga beberapa alatan lain. Selain daripada itu, kita juga menggunakan air compressor untuk tujuan mengecat maupun untuk menyembur angin. Terdapat pelbagai jenis drill yang ada di pasaran dan setiap satu mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Sebagai contoh, fungsi hammer pada drill adalah untuk tujuan ianya mengetuk dan memasukkan drill bit. Pastikan anda tahu setiap fungsi-fungsi yang ada pada drill supaya memudahkan pekerjaan anda. Kebanyakan drill yang ada di pasaran pada hari ini mempunyai pelbagai fungsi. Jadi, pilihlah yang bersesuaian dengan projek yang anda ingin buat. Berikut adalah sebahagian yang mempunyai masalah untuk menumpuk lubang. Ramai yang menggunakan drill biasa ataupun cordless drill untuk menembuk dinding, tapi ia tidak cukup kuat dan ianya akan menyebabkan mata drill bit rosak kerana untuk menembuk dinding, drill jenis SDS ataupun kita panggil sebagai rotary hammer drill adalah alatan yang paling sesuai, iaitu yang jenis macam ni kerana fungsi hammer yang lebih kuat. Untuk cordless drill, biasanya kegunaan adalah lebih untuk menebuk kayu ataupun besi. Setengah dinding boleh untuk ditebuk menggunakan drill ini, tapi jika anda menebuk dinding yang konkrit sangat kuat, ini tidak akan boleh untuk tembus dinding tersebut. Untuk kerja kayu, saya cadangkan anda membeli satu cordless drill yang ada fungsi hammer seperti ini. Ianya akan mencepatkan kerja anda untuk menebuk kayu. Selain itu, saya cadangkan kepada anda juga untuk cari satu impact driver bagi tujuan untuk memasukkan skru dan membuka skru. Kedua-dua drill ini sangat membantu dalam aktiviti pertukangan. Antara peralatan yang berisiko tinggi untuk mendapatkan kecederaan ialah grinder. Jika anda membuat projek yang berkaitan dengan besi, grinder adalah alatan yang paling utama akan diguna pakai. Di antara banyak-banyak peralatan pertukangan, peralatan yang paling saya takut ialah grinder. Kenapa? Kerana sudah ramai yang mengalami kecederaan ketika mengendalikan grinder. Ada yang putus jari, ada yang buta mata dan sampai ada yang meninggal dunia disebabkan grinder. Jadi, kenapa grinder bahaya? Kerana grinder merupakan salah satu alatan yang mempunyai RPM yang tinggi dengan bodinya yang kecil. Jika berlaku kickback, kebarangkalian untuk grinder terlepas dari tangan adalah sangat tinggi. Jika bernasib baik, grinder akan jatuh ke lantai. Tapi jika tidak bernasib baik, grinder akan terpelanting ke badan dan menyebabkan kecederaan yang serius. Jadi, bagaimana untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika menggunakan grinder? Yang pertama, jangan sesekali membuang grinder guide. Ramai yang saya lihat membuang guide grinder dengan beralasan mengganggu pekerjaan yang sedang dilakukan. Tapi jika berlaku keadaan di mana mata grinder patah, sepihan akan terbang dan boleh menyebabkan kecederaan kepada diri kita. Jadi yang pertama, jangan buang guide grinder. Yang kedua, gunakan kedua tangan ketika menggunakan grinder adalah lebih baik daripada menggunakan satu tangan. Ini boleh dilakukan dengan menambah handlebar kepada grinder dan ianya ialah lebih stabil jika memegang
dan memudahkan pekerjaan kita. Namun ada di mana keadaan yang menggunakan dua tangan tidak boleh dilakukan ketika bekerja, gunakan satu tangan, tapi berhati-hati ketika mengendalikan grinder. Yang ketiga, ketahui fungsi mata grinder. Terdapat pelbagai mata grinder yang berada di pasaran dan setiap satunya yang mempunyai fungsi masing-masing. Ketahui fungsi mata grinder akan dapat membantu anda untuk melakukan kerja dengan lebih efisien dan lebih selamat. Jangan malas untuk menukar mata grinder. Kebiasaan yang saya lihat, ada petukang yang menggunakan mata memotong untuk tujuan mencanai. Perkara ini adalah salah dan ianya membahaya kerana mata potong ataupun kita panggil sebagai cutting disc hanya digunakan untuk tujuan memotong saja kerana badan yang nipis. Anda boleh bayang jika berlaku mata yang nipis, bila patah, sepihan dia akan terbang rata-rata dan boleh membahayakan nyawa. Dan ini yang paling penting sekali. Jangan sesekali menggunakan mata memotong kayu untuk grinder. Jika anda lihat, ini mata memotong kayu 4 inci, boleh masuk dekat grinder. Tapi sebenarnya mata memotong kayu yang dijual di kedai-kedai hardware adalah untuk kegunaan sikul saw bersaiz kecil. Tolong hargai nyawa anda, utamakan keselamatan. Untuk memotong kayu, peralatan yang paling sesuai digunakan adalah sikul saw. Selain menggunakan gergaji, sikul saw dapat membantu mempercepatkan proses untuk memotong kayu. Irih kertas bagi tujuan memotong kayu, sikul saw dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang baik. Utamanya, sikul saw ada ciri guide yang naik turun. Jadi apabila berlaku kickback, ianya dapat menyelamatkan kita daripada berlaku kecederaan. Saya rekomen kepada anda untuk mempunyai satu sikul saw bagi tujuan memotong kayu, dan ianya bukanlah mahal sangat dan mampu milik. Jika anda tidak mempunyai bajet untuk membeli sikul saw, saya nasihatkan anda supaya back to basic, gunakanlah gergaji untuk memotong kayu kerana ianya lebih selamat dan juga cost efficient. Dan yang paling penting, ianya mengurangkan risiko kecederaan. Namun, terdapat juga penggemar-penggemar DIY yang suka aktiviti modify. Mereka mengubah suai fungsi asal sikul saw dengan menjadikannya table saw. Kita tengok table saw daripada bawah ke atas, dia terbalik. Tapi sebenarnya salah dan bukan peralatan yang sesuai untuk dijadikan sebagai table saw. Kerana table saw yang asal yang dijual di kedai-kedai mempunyai lebih ciri-ciri keselamatan yang dapat mengelakkan kita daripada kecederaan apabila berlakunya kickback. Terdapat pelbagai jenis peralatan pertukangan yang berada di pasaran sekarang ini. Ada yang jenis pakai wire, contoh macam ni, pakai wire ataupun kita panggil corded lah. Dan ada juga yang jenis cordless yang tidak pakai wire. Ada yang brush dan ada juga yang brushless. Ada yang semahal-mahal dan juga ada yang semurah-murah. Jadinya pastikan anda tahu, anda buat kajian sedikit sebelum membeli barang-barang pertukangan supaya ianya memenuhi cita-rasa anda. Pilihlah peralatan yang mempunyai waranti supaya jika berlaku kerosakan anda boleh menukarkan kembali ataupun menggantikan dengan spare part yang baru. Jika anda mempunyai bajet yang lebih, carilah cordless yang brushless, kerana lebih tahan ataupun lebih energy efficient berbanding yang pakai brush. Semua tepuk dada, tanyalah selera. Anda tahu sendiri berapa bajet yang anda ingin luangkan untuk peralatan-peralatan pertukangan. Pastikan anda membuat sedikit kajian sebelum anda membeli supaya anda tidak menyesal di kemudian hari. Jadi, itu saja untuk video kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda-anda di luar yang ingin menceburi bidang pertukangan ataupun DIY. Jika anda mempunyai soalan, boleh komen di bawah. Saya akan cuba jawab. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like video ini. Saya memohon maaf jika ada terdapat kesilapan dalam pertuturan saya. Saya Chong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.